Kerja, kerja, kerja. Anda sudah mohon, sekarang Anda dah dipanggil untuk temu tugas. Anda tak tahu bagaimana nak buat persediaan semasa hari temu tugas? Mari bersama saya, kita rungkaikan. Halo tuan-puan semua, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sehat dan juga fit selalu sebab saya di sini sentiasa sehat dan fit selalu. Kali ini saya ingin berkongsikan 10 lagi perkara yang perlu anda buat persediaan pada hari temu tugas. Sebelum ini saya dah bagi 10 tips bagaimana untuk buat persediaan sebelum temu tugas, dan hari ini anda hendak pergi temu tugas. Saya bagikan 10 lagi tips bagaimana untuk pergi temu tugas. Yang pertama, sekali lagi anda perlu berdoa. Berdoa semalam sebelum anda pergi temu tugas tu, sebelum anda tidur, anda perlu berdoa supaya anda diberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan untuk anda menghadapi temu tugas keesokan hari. Yang keduanya, tuan-puan, anda perlu tidur awal, bangun awal. Malam sebelum hari temu tugas itu jangan keluar. Tak perlulah pergi melepak kedai kopi ke apa ke, pergi jumpa kawan, tak perlu. Tidur awal sekurang-kurangnya ataupun selewat-lewatnya pada jam 10 malam. Ya, malam tersebut anda kena rehat secukupnya, dan keesokan harinya anda perlu bangun awal. Yang ketiga, tuan-puan, anda perlu bersenam. Sebelum anda pergi temu tugas tersebut, awal pagi tersebut, anda sudah bangun, ambillah masa 5 minit ke 10 minit kah, anda perlu buatlah senaman. Kalau anda tak mau pergi jogging kat luar rumah, kalau boleh anda pergi jogging dalam masa 5 minit. Kalau tak boleh, anda buat senaman di rumah, bangun pagi, cuci muka dulu, minum air, lepas tu buat senaman home gym ataupun home workout, buat senaman supaya anda boleh keluarkan peluh anda dan anda rasa lebih segar pada pagi tersebut sebelum anda pergi temu tugas. Yang keempat, sarapan pagi adalah wajib. Selepas anda buat senaman tersebut tadi, anda rehat, lepas tu rehat dalam 10 minit, lepas tu anda mandi, relaxkan diri, lepas tu anda kena ambil sarapan pagi yang secukupnya. Anda mungkin boleh cuba makan telur rebus 2 biji, lepas tu dengan roti, ataupun oat. Kalau kamu nak lebih senang untuk dimakan, kamu blend telur 2 biji, lepas tu dengan oat, lepas tu dengan pisang ke, 2 batang pisang, ataupun anda boleh makan nasi goreng, mie goreng dengan telur, dengan daging. Heavy breakfast is good. Sebab anda akan memerlukan tenaga semasa anda pergi ke pusat temu tugas tersebut. Anda akan menunggu giliran anda dalam mungkin 2-3 jam. Jadi anda perlukan tenaga yang secukupnya. Jangan lupa minum air juga. Minum air banyak-banyak dan bawalah bekalan air ke pusat temu tugas tersebut. Yang kelima, tuan-puan, sediakan lagi dokumen anda. Maksudnya di sini anda perlu semak dokumen anda tersebut. Entah dokumen anda tersebut tercicir semasa anda sediakan semalam, ataupun anda terlupa yang anda perlukan dokumen tersebut, dan anda semak dalam email anda ataupun dalam surat panggilan, ataupun dalam portal tu. Mesti ada senarai dokumen yang perlu dibawa. Senarai dokumen yang perlu salinannya itu perlu disediakan 2-3 hari sebelum temu tugas. Jangan pula pagi ini nanti kelang kabut. Pagi ini ataupun sebelum anda pergi temu tugas tu, anda cuma perlu buat semakan terakhir. Pastikan dokumen-dokumen seperti sijil lahir asal, my card anda, sijil akademik asal, sijil kurikulum asal dan sebagainya, semua tu perlu ada yang telah disimpan dalam clear folder file tersebut, yang dah anda tagging semua tu, bawa semua tu, masukkan dalam bag,
bawa beg, jangan bawa fail sahaja, ya, takut anda terlupa lah. Bawa pen, ya, dan bawalah minuman ataupun botol air yang tadi itu bawa supaya anda boleh bekalkan minuman. Masa anda menunggu tu, anda haus, anda boleh minum. Sebelum anda masuk bilik temuduga tu, anda perlu minum air dulu supaya percakapan anda kelak lancar dan anda tak terbatuk-batuk, ya. Yang keenam, tuan-tuan, perhiaskan diri anda. Bagi yang wanita, pakai make up yang sederhana. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu menonjol. Dan bagi yang lelaki pula, jangan biarkan jambang ataupun misai anda berteraburan. Cukurkan, bagi kemas. Kalau rambut yang panjang, potong. Dan bagi wanita yang rambutnya loose hair ataupun rambut, jangan biarkan terburai, rambut panjang. Kalau boleh, sanggulkan. Kalau anda sanggulkan, ia nampak lebih kemas dan profesional. Dan bagi yang lelaki, jangan simpan kuku panjang. Potongkan kuku anda. Jangan simpan. Ada jari kecil ni selalunya saya nampak ada yang kukunya panjang. Entah pakai dia apa. Entah pakai dia korek hidung ke korek telinga ke. Jangan simpan. Potongkan. Dan wanita pula, kalau kuku anda nak warnakan, boleh, tapi janganlah over sangat. Warnakan ikut warna yang sesuai. Light color. Satu warna cukup. Okay. Dan jangan lupa pakai minyak wangi. Minyak wangi penting kerana bila anda masuk ke pusat temuduga ataupun masuk ke bilik temuduga kelak, anda dah tunggu 2-3 jam, lepas tu bau peluh anda lagi, dan pelbagai bau yang masuk dalam bilik tu, jadi ia akan menimbulkan persepsi, dan anda tak ada wow factor di situ. Jangan over sangatlah, wangi yang sedang-sedang lah, asalkan tidak berbau, dan tidak berbau hanyir, bau hangit dan sebagainya. Dan bagi yang lelaki pula, kalau anda merokok, kalau boleh jangan merokok. Tak perlulah merokok semasa anda pergi temuduga tersebut. Sebab bila anda merokok nanti, masa anda menunggu giliran awak keluar merokok, lepas tu awak tunjukkan attitude ataupun sikap yang tak baik. Bangunan kerajaan, anda tak boleh merokok. Jadi berhati-hati. Dan tahanlah, sebab kalau anda merokok juga, nanti awak masuk dalam bilik temuduga tersebut, bau rokoknya kuat. So, elakkan daripada merokok semasa anda hendak masuk temuduga. Yang ketujuh, tuan-puan, tak perlu bawa pengiring. Tak perlu bawa ibu ataupun bapa, tak perlulah bawa isteri ke suami ke abang ke adik ke boyfriend ke girlfriend ke pusat temuduga tersebut. Kalau perlu mereka hantar anda pun, biarlah mereka menunggu di tempat lain. Kalau habis barulah mereka datang ambil. Tak perlu bawa ke pusat temuduga, ruangan menunggu. Ruangan menunggu tu hanya untuk calon-calon temuduga sahaja. Jadi pastikan anda tunjukkan sifat anda yang berdikari. Jangan sampai nak pergi temuduga untuk dapat kerja pun bawa ibu bapa duduk kat luar juga. Nampak tak profesional. Nampak macam anda tu masih lagi masih manja sangat, tak pandai, tak berani nak berdikari. Yang ke-8, tuan-puan, tibalah awal. Datang awal ke pusat temuduga tersebut. Sekurang-kurangnya 30 minit. Kalau boleh 1 jam lebih awal, kerana anda akan datang ke tiba ke pusat temuduga tersebut. Pusat temuduga tersebut mungkin tempat letak keretanya penuh ataupun mungkin ramai orang. Lepas tu anda perlu buat pendaftaran, dan anda kalau katakan ada emergency ke kecemasan, anda akan lewat. So jangan lewat, datang awal supaya anda boleh buat persediaan terakhir dan anda boleh tenangkan diri anda tambah lagi keyakinan anda, dan anda mungkin boleh berbual-bual dengan orang lain ataupun calon lain di pusat temuduga, so anda dapat relax. Jangan lupa untuk semak juga waktu temuduga anda dalam surat panggilan ataupun email panggilan tersebut. Kadang-kadang anda dipanggil pada masa yang berlainan daripada calon lain. Kalau dulunya anda datang sekali serentak pukul 8, temuduga mula, semua datang pukul 8.
Jadi kali ini kemungkinan anda dipanggil pada jam 8 ataupun mungkin anda dipanggil pada jam 10. Jadi kalau anda dipanggil jam 10, tak perlulah datang pukul 8. Datanglah pukul 9, 1 jam lebih awal. Yang kesembilan, tuan-puan. Tegurlah sesiapa sahaja yang anda jumpa di perkarangan temuduga tersebut. Kemungkinan anda akan terserempak dengan panel di tempat letak kereta, di tandas, di kaki lima, di lift. Jadi anda mestilah ceria. Hormati sesiapa sahaja yang anda jumpa. Bagi salam, bagi senyuman. Lepas tu, bila anda berada di lift, kalau anda nak masuk dalam lift, kalau anda jumpa orang lain di lift tersebut, bagi mereka masuk dulu. Tolong tekan lift. Bagi, silakan tuan, silakan puan, kamu kemudian. Hormati sesiapa saja di situ. Manalah tahu itu adalah panel yang akan temuduga anda kelak. Bila anda kurang sopan, contohnya, dia nak tegur kamu, kamu pula tundukkan kepala macam ni. Pernah berlaku, saya pernah melalui begini. Nasib baik dia bukan masuk dalam bilik temuduga saya sebab kita ada banyak bilik-bilik ataupun banyak panel, ramai panel masa tu. So, sopan. Anda kena tunjukkan kesopanan anda semasa anda berada di pusat temuduga tersebut. Yang ke-10 dan yang terakhir untuk kali ini, tuan-puan, anda pastikan anda tanya siapa panel temuduga tersebut. Sebelum anda masuk ke bilik temuduga, kamu kena ketahui siapa yang temuduga kamu. Masa kamu hadir di pusat temuduga, anda buat pendaftaran, anda mendaftar di situ, tanyalah kepada urus setia siapa panel yang akan temuduga kamu, ketahui namanya. Lepas tu kamu perlu tahu apa gelarannya. Kalau katakan dia ada Datuk Tan Sri ke, Datuk Sri ke, kamu kena panggil mereka ataupun address mereka dengan gelaran yang betul. Contohnya Datuk Matthew. Kalau katakan dalam bilik temuduga tu panelnya adalah Datuk Matthew ataupun Datuk Fuad, Datuk Sri Fuad misalnya. Selamat pagi Datuk Fuad, selamat pagi Datuk Matthew. Selamat pagi Tan Sri. Kamu kena address mereka sebab di Malaysia ni kebanyakan adalah yang lebih sensitif dengan gelaran. Kalau katakan beliau tu adalah Datuk Sri, anda panggil dia, selamat pagi cik. Habislah kau sebab kau tak buat kerja rumah. You do not know who they are. Kamu kena berusaha untuk ketahui. Dan di sini kamu kena belajar menghormati orang. Okey tuan-puan semua, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke hujung sesi perkongsian ini. Saya telah berkongsikan sebanyak 10 perkara yang perlu anda ketahui untuk persediaan semasa hari temuduga tersebut. Yang pertama tadi adalah berdoa, yang keduanya tidur awal, yang ketiganya kamu kena bersenam sebelum anda pergi temuduga, kemudian pastikan anda makan sarapan, ambil sarapan pagi, lepas tu sediakan dokumen lagi, semak dokumen, dan perhiaskan diri anda, dan seterusnya. Yang ketujuh tadi tak perlu bawa pengiring, ibu bapa tak perlu bawa. Yang seterusnya, yang ke-8 tiba awal, jangan lambat. Lepas tu seterusnya, yang ke-9 tadi tegur sesiapa saja yang kamu jumpa. Dan yang terakhir sekali, ketahui siapa panel kamu semasa hari temuduga tersebut. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu, dan saya mendoakan agar semua sentiasa berjaya dalam apa yang anda lakukan. Sekian, kita jumpa lagi di sesi seterusnya.